Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 20 Julai bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita mulakan dengan laporan harian COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan sebanyak 12,366 kes positif baharu COVID-19 hari ini, manakala kes sembuh hanya 7,567. Ini menjadikan jumlah kes aktif adalah 12,366. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu, 924 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 448 memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, bilangan kes yang dilaporkan di Selangor melonjak kepada 5,524 berbanding 4,404 semalam. Pertambahan kes terbaharu itu menjadikan jumlah keseluruhan yang pernah disahkan positif COVID-19 kini sebanyak 939,899 kes. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, semua negeri mencatatkan pertambahan kes baharu, termasuk Johor dengan 793 kes, Kedah 701 kes, Sabah 657, Pulau Pinang 460, Sarawak 351, Melaka 309, Perak 295 dan Pahang 288. Tambah beliau, Terengganu mencatatkan pertambahan angka jangkitan bawah paras 200 iaitu 190 kes, Kelantan 179, Putrajaya 50, Labuan 17 dan 2 kes di Perlis. Kita ke berita seterusnya. Polis Pulau Pinang sedang mengesan kira-kira 200 individu dipercayai warga asing yang bertindak melanggar prosedur operasi standard SOP dengan mendirikan solat sunat Aidiladha di kawasan Pangsepuri Taman Pelangi Juru hari ini. Insiden itu dilaporkan berlaku pada jam 8.30 pagi ketika rata-rata penghuni di kawasan sekitar itu mula membanjiri kawasan surau untuk mendirikan solat. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan awal mendapati pihak pengurusan surau mengehadkan jumlah jemaah seramai 100 orang sahaja. Pihak pengurusan katanya bertindak menutup pagar sebaik melihat jemaah lain mula membanjiri kawasan itu. Namun demikian, pihak masjid juga ataupun pihak surau juga sedia akur dengan sensitiviti solat sunat Aidiladha ini. Mereka tidaklah mengambil tindakan sehingga menyuraikan mereka suruh pulang. Oleh itu, ahli jemaah yang tidak dapat masuk ke dalam surau tersebut telah mengambil tindakan untuk sembahyang di jalan raya dengan mematuhi penjarakan. Dan pihak masjid juga di sini disebabkan sensitiviti itu tidak menghubungi pihak kami, pihak polis untuk datang kerana bagi mereka itu mungkin tindakan sumputan. Dan hasil siasatan kita pada peringkat awal ini, kita dapati ianya berlaku. Berdasarkan rekod, Taman Pelangi dihuni seramai 8,000 penduduk yang mana 70% daripada mereka adalah warga asing. Kes disiasat mengikut Akta 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 10 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri KDN memberi jaminan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang terlibat dengan penganjuran solat sunat Aidiladha di tepi jalan di Juru Pulau Pinang pagi tadi. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin menegaskan Jabatan Imigresen Malaysia juga telah diarahkan untuk turut mengambil tindakan terhadap insiden itu. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, beliau telah mengarahkan JIM untuk mengambil tindakan pengusiran di bawah Akta Imigresen 1958 Palang 63 sekiranya kes membabitkan warga asing. Tambah Datuk Seri Hamzah, sementara siasatan dimuktamadkan, KDN menyeru orang awam untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama dan perkauman yang boleh mendatangkan ketidaktenteraman awam. Lagi berkenaan dakwaan disuntik vaksin COVID-19 dengan picagari kosong. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan menjelaskan seorang penerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Convention Bangi Avenue tersalah faham dengan menyangka dia disuntik dengan picagari kosong. Jelas Muhammad Zaid, isu itu sepatutnya selesai apabila PPV berkenaan menghubungi lelaki itu dan menerangkan dengan jelas prosedur pemberian vaksin kepadanya.
Dia juga dimaklumkan telah berpuas hati dengan penjelasan tersebut dan tidak menularkan sebarang gambar atau video berkenaan perkara itu. Bagaimanapun, teman wanita lelaki terbabit bertindak menularkan perkara itu di media sosial dan pihak PPV di BACC tampil membuat laporan polis untuk menafikan dakwaannya. Menurut Muhammad Zaid, lelaki berkenaan menerima vaksin jenis Sinovac. Kes telah disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana hantaran di Twitter itu menyebabkan ia tular dan mendapat pandangan yang negatif daripada masyarakat. Berita seterusnya. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang PKRC MAEPS 2.0 bersedia untuk fokus merawat pesakit kategori 3 dan 4. Pengarahnya Dr. Shahabuddin Ibrahim berkata pihaknya kini sedang menyediakan 2 dewan kepada pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Katanya, ia berikutan data menunjukkan kes positif COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan semakin meningkat di Lembah Kelang. MAEPS sendiri, apa yang kita telah lakukan, kita telah mendapat kebenaran daripada NADMA untuk kita preparekan hall kita, contohnya hall A dan C. Kita telah preparekan dan kita insyaAllah akan mulakan kerja besok untuk kita lengkapkan dengan wiring supaya kita dapat pasang lebih banyak oksigen concentrator. So dalam kita dah buat beberapa perancangan sejak seminggu yang lepas, termasuk tim engineering, termasuk tim JKR bersama, bagaimana kita dapat lengkapkan sistem wiring kita untuk kita accommodatekan lebih kurang 516 oxygen concentrators ke dalam dua-dua hall A dan hall C. So that will actually support especially patients yang need oxygen with 5 liters per minute lah, insyaAllah. Selain itu, menurut Dr. Shahabuddin, pihak PKRC kini membuka ruang kerjasama dengan sektor swasta dan pihak universiti dengan lebih luas untuk membantu fasiliti kesihatannya. Katanya sehingga kini seramai lebih kurang 1,670 orang pesakit COVID-19 yang ditempatkan di PKRC berkenaan, di mana kira-kira 1,300 daripada mereka merupakan kategori 3 dan selebihnya kategori 4. Baiklah, sebelum mengakhiri MG Flash hari ini, saksikan visual daripada jurufoto Malaysia Gazette, Syafiq Ambak, merakamkan suasana bagaimana pesakit COVID-19 di PKRC MAEPS menyambut Hari Raya Aidiladha serba sederhana. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum dan selamat malam.